mungkin ada setengah orang Puan Roha dia tak gemar lah, dia cuba menafikan benda ni. Benda ni hakikat lah sebenarnya, memang betul lah tu, kita adalah pendosa. Betul. Jadi Puan Mm-mm. Roha untuk mukadimah lah, nak tahulah seperti biasa kenapa dalam buku Allah sayang kita ni ada disentuh bab dosa. Silakan Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Cik Amir dan juga penonton yang bersama-sama kita pada malam ini. Okey, Alhamdulillah. Okey, kenapa saya masukkan bab ini ke dalam buku Allah sayang kita. Okey, kita ni sebagai hamba. Hamba ni tak lepas dari melakukan dosa, kesilapan dan juga kesalahan. Masya Allah. Bukan setiap hari Cik Amir, bahkan setiap saat. Bahkan satu istighfar tu hendaklah diiringi dengan istighfar yang lain. Takut ada rasa bangga dengan istighfar kita tu. Masya Allah. Okey, jadi Allah ni maha tahulah kita ni macam mana. Sebab apa? Sebab kita ada nafsu. Nafsu yang mendorong kita melakukan dosa. Dan juga satu lagi, syaitan lah. Itu dua musuh ketat kita. Okay? Jadi kalau kita lihat kat sini, Allah ni maha baik, dia bagi jalan macam ni. Jalan ataupun solusi untuk kita rasa tenang, iaitu apa dia? Istighfar. Jadi taubatlah jalan menunjukkan Allah ni sayang kita. Allah bagi jalan untuk kita hapuskan, macam kita baju kan, dah kotor, kita rendam, kita sabun, kita basuh dia, kita panggil sental dia, supaya baju tu bersih balik. Masya Allah. Sama juga hati kita. Hati kita ni setiap hari dinodai dengan titik-titik hitam, iaitu dosa. Dan Allah bagi jalan, iaitu istighfar. Bila kata istighfar ni, seolahnya terhapuslah titik hitam tersebut. Esok ada lagi Encik Amir. Jadi itulah kita, perjalanan hidup kita macam itulah. Jadi betapa Allah sayang kita ni dibagi solusi, iaitu dengan cara bertaubat ataupun beristighfar. Jadi Puan, dalam buku Allah sayang kita ni, Puan Roha selalu akan kaitkan sama ada student dengan anak-anak Puan Roha lah. Jadi yang kali ni Yes. dengan anak Puan Roha. Kongsikan tentang, Hmm. dia tanya, manusia ni berdosa macam mana tu? Kalau boleh Puan Roha kongsikan kisah anak Puan dalam bab ni. Sila. Okey, terima kasih. Anak saya yang perempuan ni ketika itu dia berusia dalam 13 tahun lah. Tapi Allah kurnia kepada dia agak matang lah, cepat mature. Anak perempuan kan, biasalah dia cepat matang. Jadi apa yang ustaz cerita di sekolah, dia cerita balik dekat saya. Apa yang dia ceritakan, dia cerita, Mama, betul ke kita ni setiap hari buat dosa? Betul lah. Macam dia confused, budak-budak kan, 13 tahun. Jadi saya kata betul lah, setiap saat kita buat dosa, jadi kita wajiblah bertaubat. Oh macam tu ya. Jadi dan saya ceritalah sikit tentang taubat ni. Memanglah kita ni manusia tak dapat lari daripada melakukan kesilapan dan dosa. Utamanya hati kita lah. Hati kita. Kadang ada dosa yang kita sedar dan ada dosa yang kita tak sedar. Bahawa itu dosa kan. Jadi masa tu dah nak dekat Ramadan lah. Saya ceritalah kat dia. Nanti Ramadan ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Jadi carilah malam tersebut. Dan bulan Ramadan ni adalah bulan untuk kita banyakkan istighfar, banyakkan minta ampun. Alhamdulillah lah dia mudah faham. Dan macam tu saya cerita, tanya dia pernah tak qiyamul lail. Alhamdulillah lah, doa selama kan. Doa selama, itulah qiyamul lail tu macam satu, kita panggil agenda lah, wajib di asrama. Alhamdulillah. Jadi saya cerita lah, buatlah solat taubat, solat tahajud dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah lah, itu kita panggil anugerah Allah lah, dikurniakan anak yang memahami agama. Alhamdulillah. Jadi itulah sedikit cebisan kisah yang terletak dalam buku Allah sayang kita. Okey Puan, nak tanya pandangan Puan Roha lah. Kita Hmm. tahu Allah maha baik, Allah maha pengampun, maha penyayang. Tapi Puan, dengan sifat-sifat Allah ni, manusia yang suka mengambil kesempatan ni dia cakap, tak apa, Allah maha mengampun. Nanti Allah ampun dosa Hmm. kita. Nak minta pandangan Betul. Puan Roha lah terhadap situasi ni. Bagi saya dia satu benda yang tak sihat lah, tak bagus lah. Jadi nak dengar daripada Hmm. Puan Roha sendiri, pandangan Puan terhadap orang yang macam ni. Tak apa, kita buat dosa Allah ampun. Itu macam mana Puan? Hmm. Hmm. Okey, terima kasih Encik Amir. Masya Allah.
Jadi betul lah apa kadang-kadang kita ni ambil mudah tentang dosa kan kebab kata apa Rasulullah orang yang beriman ni melihat dosa tu umpama satu bukit yang besar akan hempap dia, masya-Allah. Jadi kalau orang yang tidak beriman dia menganggap dosa tu macam lalat yang hinggap di hidung, dia tepis-tepis macam tu saja. Jadi ada setengah orang ni tak ambil indah lah tentang dosa dan maksiat ni. Jadi dia kata tak apalah, nanti minta ampun dengan Allah. Nanti kita bertaubat. Masya Allah. Takut kita tak sempat nak bertaubat itu. Dan bimbang juga mati dalam melakukan maksiat dan dosa. Kan? Jadi contohnya pergi dating lah. Contoh lah kan. Pergi berduaan ke ataupun pergi melakukan maksiat. On the way nak balik tu accident. Kalau selamat, alhamdulillah lah sempat bertaubat. Kalau tak sempat bertaubat, meninggal, na'udzubillah. Itu yang paling kita takut. Sebab dosa tu belum lagi diampun tu. Jadi kita kata nak taubat tu bila? Jadi kat sini saya boleh simpulkan dua lah Cik Amir. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar ni kita kena betul-betul minta ampun dengan Allah. Dosa besar ni macam yang paling besar tu syirik lah. Kalau tak sempat taubat memang Allah tak ampunkan. Okey, kemudian dosa derhaka kepada emak kan. Berapa ramai hari ini anak-anak derhaka kan. Tak sempat minta ampun dengan mak dah meninggal dulu. Ataupun dia yang meninggal dulu. Allah Akbar. Okey, dosa minum arak. Akhirnya kan, arak kan bebas nak minum kan. Sekarang ada Cik Amin, arak yang tak mabuk. Jadi itulah yang paling bahaya. Arak, kemudian apa lagi? Berzina dan sebagainya lah. Okey, dosa besar ni wajib bertaubat dengan taubat nasuha. Kat sini ada beberapa syarat lah. Iktikad, maksud kita berazam. Berazam tak nak buat lagi dah. Berazam tak nak buat lagi. Yang kedua, betul-betul insaf, betul-betul bertaubat. Kemudian, kita panggil apa tu? Kalau dengan manusia, kita kena minta ampun. Dengan manusia minta maaf. Itu syarat-syarat taubat, nasuha, dan satu lagi, berjanji tak akan buat lagi. Kalau kita buat lagi itulah, maksudnya Allah ni, akhirnya dia akan membiarkan kita. Dan kita hidup dalam dosa dan maksiat. Okey, dan satu lagi Cik Amir, dosa kecil. Dosa kecil yang kita selalu buat ni, siapa-siapa lah. Kecuali Rasulullah. Rasulullah tu kan maksum, bebas daripada dosa. Jadi kita ni manusia biasa tak lepas daripada dosa kecil. Dosa kecil tu apa? Mendengar lagu, kadang-kadang tengok cerita perempuan ke lelaki tak tutup aurat, bercerita hal orang lain kan. Itu dosa kecil yang itu boleh terampun lah. Maksudnya Allah ampun antaranya dengan ambil wuduk. Kan ada dalam hadis Allah, siapa yang ambil wuduk, air wuduk dia jatuh tu umpama dosa-dosa kecil jatuh. Kemudian istighfar. Kalau dosa kecil ni istighfar saja cukup Cik Amir. Kalau dosa besar tu kena taubat. Istighfar ni ikutlah, kalau kita mampu buat 100, kalau kita mampu buat 500, kalau kita mampu buat 1000, buat 1000. Sebenarnya kalau yang dah biasa 1000 tu sikit Cik Amir. Kalau kita istighfar tu kan, saya pernah test lah pakai digital tu, tasbih digital, 2 jam dah habis 1000. Astagfirullah sajalah. Kalau istighfar panjang tu, kalau saya duduk istighfar tu panjang kan, itu tak sempat lah. Saya duduk istighfar ni sekurang-kurangnya pagi dengan petang. Itu saja. Ialah istighfar saja. Kemudian apa lagi, tahajud tu solat sunat tu pun boleh juga. Kalau boleh kita wajibkan diri kita untuk solat taubat. 2 rakaat cukup lah. Sama ada sebelum tidur ataupun bangun tahajud. Maksudnya istiqamah. Sebab kita ni setiap hari buat dosa. Macam lantai rumah kita kan, kalau tak sapu 2-3 hari dah berabu. Samalah hati kita, kalau tak bersih 2-3 hari memang dah hitam lah. Kan. Jadi caranya istighfar lah. Istighfar, moga-moga titik hitam tu Allah Ta'ala hapus. Sebab bila hati terlalu keras, macam kaki kan, bila dah terlalu keras, pijak paku pun tak terasa. Macam hati kita. Bila dah keras, dosa besar pun rasa macam petik jari. Tak ada apa pun. Allah tak datangkan apa-apa pun. Ingat tak yang kes apa tu? Yang kes seorang hamba Allah tu. Kan? Yang pergi Mekah. Apa tu? Yelah lelaki jadi perempuan tu.
Kan? Maksudnya dia sampai cakap Allah tak timpa apa-apa pun. Kan? Maksudnya hatinya memang dah keras sangat. Tapi mufti kita jawab, itu tanda Allah sayang lagi dia tu. Masih beri kesempatan untuk dia bertaubat. Kalau dia tak bertaubat juga, maksudnya dia dah kufur lah. Dah kufur nikmat. Na'udzubillah. Itu saja Encik Amir. Okey. Jadi Puan Rohan nak tahulah daripada Puan Rohli lah. Minta tip nak elakkan. Memang kita tahu kita tak dapat lari daripada buat dosa utamanya yang kecil lah. Ya. Tapi ada tak tip nak elak utamanya dosa besar ni? Dosa-dosa ni cara kita nak mengelakkan daripada buat dosa ni, Puan. Ya, betul. Kita ni memang tak dapat lari daripada melakukan dosa, tapi kita usahalah. Usaha antaranya yang pertama tadi, menuntut ilmu lah, cari ilmu supaya kita faham. Kan, kita faham. Sebab ada orang ni dia macam terlalu takut dengan dosa tu sampai tak boleh buat apa. Kita ni memanglah kalau kita faham, kita ni memang pendosa. Setiap orang buat dosa kan. Sehingga kan Rasulullah bersabda, kullu bni Adam, setiap anak Adam ni memang buat dosa. Dan sebaik-baik pendosa ni bertaubat. Jadi kita fahamlah, bila kita faham, kita itu kena istighfar setiap hari. Okey, yang kedua, jaga solat. Jaga solat 5 waktu. Sebab dalam tu ada lafaz-lafaz istighfar macam Rabbi ghafirli warhamni tu kan. Kemudian lepas solat kita istighfar pula. Maksudnya jaga solat, dengan solat di awal waktu. Yang ketiga doalah. Doa bersungguh-sungguh, minta ampun, minta Allah lindungi kita daripada dosa dan maksiat. Kadang-kadang dosa yang tak sedar ni kita takut lah kan. Dosa macam apa? Terpandang aurat orang lain kan. Itu yang dosa tak sedar. Istighfar. Okey, kemudian isi masa lapang dengan perkara manfaat. Kadang-kadang kita ni banyak sangat masa lapang Encik Amir, duduk rumah kan. Tak ada apa nak buat, tengok cerita, tengok apa? Filem, kadang filem yang tak senonoh kan, filem lucah dan sebagainya, na'udzubillah. Okey, jadi itu yang menyebabkan kita ni lalai. Jadi sibukkan diri kita dengan aktiviti ataupun perkara-perkara yang bermanfaat lah. Okey, kemudian banyakkan istighfar tadi dah cerita, banyakkan baca Al-Quran. Dan maknanya lah, kena faham makna Al-Quran. Kemudian berkawan dengan orang-orang yang soleh ataupun orang-orang yang baik. Kita panggil circle positif. Supaya kita pun positif. Kadang-kadang kita ni orang yang stres. Berkawan pula dengan orang stres. Lagilah stres kita kan. Kadang-kadang kita ni minta nasihat daripada orang yang salah. Kan? Contohnya ada masalah dengan suami. Tanya nasihat kawan pun seangkatan juga. Isteri derhaka juga contohnya. Bagi nasihat yang menyebabkan isteri tu lawan suami. Masya Allah. Jadi itu silap kita. Cari kawan yang betul-betul lah. Yang boleh mengajak. Yang boleh apa kita panggil. Membimbing kita ke arah positif. Itulah antaranya Encik Amir. Okey. Sebagai penutup, Puan Rohan, bismillah. Okey, penutup dia. Okey, penutup saya sukalah kita lihat yang apa? Akhir muka surat ni. Okey. Terakhir tu muka surat 136. 36 Okey. Kita adalah pendosa lah. Kita adalah pendosa. Sebaik-baik pendosa adalah yang sentiasa bertaubat. Masya Allah. Sebaik-baik orang yang bertaubat adalah orang muda, anak muda. Masya Allah. Orang tua memang dah kena taubat Encik Amir. Macam, yelah kita kan dah ke arah tua kan. Tapi lagi bagus adalah anak muda yang umur 20-an tu bertaubat. Masya Allah. Jadi, saya suka baca sedikit tu, harta. Semua orang tidak diberi nikmat harta. Kan? Okey, anak. Semua orang tidak dikurniakan anak. Pasangan. Semua orang tidak ditakdirkan ada pasangan. Dosa, Masya Allah, semua orang ada dosa. Jadi kita ada dosa tu, Masya Allah. Itu yang takut sebenarnya. Dosa kecil terhapus dengan amal soleh. Dosa besar terhapus dengan taubat nasuha. Yakinlah Allah menerima taubat kerana dia sangat baik dan sayangkan kita, Masya Allah. Itulah penutupnya Encik Amir. Okey, terima kasih banyak Puan Roha untuk Sama. bab 26. InsyaAllah minggu depan bab 27. Ni tajuk yang lagi biasa orang buat gurau sebenarnya ni. Panas api dunia. Panas lagi api neraka. Nak tahu pasal apa, insyaAllah kita jumpa minggu depan. Jadi terima kasih semua yang tonton kami. Kita jumpa lagi malam minggu depan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.